Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ahmad Maslan diam. Setelah lama berdiam diri, tiba-tiba Ahmad Maslan timbul dengan membuat kejutan yang paling mengejutkan UMNO, mengejutkan Zahid Hamidi, mengejutkan Anwar Ibrahim juga kot. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share serta komen. Bagi yang belum, saya mohon bantuan budi baik anda semua supaya tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang ingin menjadi member kepada channel ini, saya ingin mengalu-alukan dan ucapkan bilion terima kasih kerana kita pada tahun hadapan kita akan mulakan souvenir, goodies, merchandise dan sebagainya. Kerana itu tekan butang subscribe dan joinlah member. Okey. Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Kastam kena kreatif lawan ekonomi gelap. Itu kata Ahmad Maslan. Apa maksud ekonomi gelap? Wow, Lembaga Hasil dan Kastam kena kreatif lawan ekonomi gelap. Apa ekonomi gelap ni? Kita baca sama-sama. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM diminta untuk lebih kreatif dan menggunakan kaedah yang berkesan untuk memerangi aktiviti ekonomi gelap. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Zaid Timbalan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan berkata langkah itu penting kerana aktiviti ekonomi gelap kini dianggarkan pada sekitar 30% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Wow, besar tu. Apabila saya sebut 30% daripada KDNK adalah ekonomi gelap, mereka LHDN dan JKDM perlu untuk memikirkan secara kreatif bagaimana mau mengurangkan ekonomi gelap itu. Ekonomi gelap ini contohnya orang yang lari daripada cukai. Itu rupanya apa itu ekonomi gelap. Contohnya lari daripada cukai. Orang yang tipu cukai dan tidak bayar jumlah cukai yang sebenar. Itu rupanya ekonomi gelap. Jika atas usaha-usaha kreatif itu ekonomi gelap boleh diturunkan daripada 30% kepada 10%, maka hasil yang diperoleh bertambah berpuluh-puluh bilion tanpa perlu diadakan cukai yang baru, katanya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan rasmi ke LHDNM Kuala Terengganu di Kompleks Perniagaan PB Square di Kuala Terengganu pada hari ini. Ahmad berkata bagaimanapun setakat ini tiada sebarang sasaran atau petunjuk prestasi utama KPI diberikan kepada LHDN dan JKDM untuk mengurangkan aktiviti ekonomi gelap, dan kerajaan juga masih merangka dasar-dasar untuk mengurangkan ekonomi gelap yang didapati semakin berleluasa sejak pemansuhan cukai barang dan perkhidmatan GST. Okey, saya ingin berikan sedikit reaction saja. Malah ini pertanyaan saja. Kenapa sementara dulu ketika Perikatan Nasional, ketika BN, mula-mula BN dululah, ketika Perikatan Nasional, kemudian gabungan BN dan Perikatan Nasional, lepas itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun cerita tentang ekonomi gelap, ada juga lah kot. Tapi serius atau tidak itu terpulanglah. Tapi kali ini betul-betul serius sudah. Adakah ini kerana kali ini kerajaan lebih champion, lebih pakar, dan mereka sudah tahu taktik-taktik yang dulu. Jadi belajar daripada kesilapan, kali ini Ahmad Maslan menggunakan segala kepakarannya untuk mengorek semua ekonomi gelap ini. Baguslah. Ini bukti bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang seorang yang memang berkredibiliti, memang berkelayakan untuk jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang singkat, semua menteri-menteri telah melaksanakan tugas dengan begitu baik. Semua menteri-menteri telah melaksanakan
semua peranan mereka dengan baik. Ini barulah Perdana Menteri. Tak perlukan 2 tahun, tak perlukan 3 tahun, tak perlukan 4 tahun. Hanya perlu kurang 2 bulan, hanya perlu kurang 3 bulan untuk semua ini dapat dilaksanakan dan semua ini dapat pula ditrace. Ini kerana kepakaran, ini kerana kehebatan kerajaan yang ada sekarang ini. Saya tidak pasti kalau saya terlepas berita kah, terlepas pandang kah. Tetapi pada musim Perikatan Nasional langsung tidak ada disebut tentang ini. Waktu itu saya ingat memang betul lah. Waktu itu semuanya tentang untuk menyelamatkan politik lah. Menyelamatkan survival of politician. Pada masa yang sama juga of course lah. Waktu itu tak sibuk sangat dengan ni semua kerana kalau sebut tentang cukai habislah kau kena balun habis kerana waktu itu adalah waktu PKP, waktu di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi mau tidak mau kena terima kenyataan lah. Waktu itu begitu. Tapi maksud saya ialah pada era Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tidak pun mengambil masa yang lama untuk benda-benda begini dapat ditrace, dapat dimasuk dalam radar Anwar Ibrahim, radar menteri-menteri untuk diselesaikan. Kalau ini betul boleh dapat diselesaikan, kalau betul seperti Ahmad Maslan kata, iaitu kita boleh dapat berbilion, dapat bilion, berpuluh-puluh bilion. Dia kata jika atas usaha-usaha kreatif itu ekonomi gelap boleh diturunkan daripada 30% kepada 10%, maka hasil yang diperoleh bertambah berpuluh-puluh bilion tanpa perlu diadakan cukai baru katanya. Berpuluh-puluh bilion boleh diselamatkan. Kalau dari dulu ini dilaksanakan, wah hebat. Tapi syukurlah sekarang dengan Perdana Menteri kita yang baru iaitu Anwar Ibrahim, ini ada peluang untuk Malaysia. Kalau dapat diselesaikan masalah ekonomi gelap ini, berpuluh-puluh bilion bakal diperolehi oleh negara melalui cukai dan ini boleh membantu untuk rakyat-rakyat. Dalam pada itu beliau berkata, antara langkah lain yang boleh dilakukan oleh LHDN dan JKDM untuk meningkatkan kutipan hasil cukai adalah menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sedia ada dengan lebih teliti dan mengadakan rundingan dengan syarikat-syarikat berkaitan untuk mendapatkan bayaran cukai. Harap-harap ada yang lebih kreatif dari inilah. Tapi ini pun okey sudah. Kalau ini dapat dilaksanakan, kalau ini dapat dibuat, bagus. Sebab berpuluh-puluh bilion tu bukan sikit tu, banyak itu. Ini dapat membantu perkembangan ekonomi negara Malaysia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoalah semoga negara Malaysia akan berjaya untuk sekurang-kurangnya mengurangkanlah. Kalau susah sangat untuk hapuskan, tapi kurangkan ekonomi gelap ini untuk negara Malaysia. Rakyat Malaysia mendoakan. Bye-bye.